Apa khabar? Sehat semua Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih yang berbahagia Datuk Timbalan Pengurusi Tetap, yang berhormat Datuk Seri Dr. Noraini binti Ahmad, Ketua Wanita UMNO Malaysia yang kita sayangi dan yang hebat sekali, yang berbahagia Datuk Noliza binti Abdul Rahim, Naib Ketua Wanita UMNO Malaysia yang juga kita sayangi, yang dihormati barisan-barisan ahli Majlis Kerja Tertinggi Kepimpunan Wanita UMNO Malaysia, yang berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri bin Abdul Kadir, yang berhormat Datuk Seri Zamerikan Naina Amerikan, yang berbahagia Datuk Muhammad Razlan Muhammad Rafi. Seterusnya yang berhormat, yang berbahagia barisan pegawai dan esko Wanita UMNO Malaysia, yang saya kasihi Puan Latifah Ali, Ketua Wanita Badan Perhubungan UMNO Negeri Sembilan. Terima kasih bos kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk mewakili Negeri Sembilan pada hari ini. Dan yang paling istimewa, kepada semua di hadapan saya ni, Iron Lady, Superwoman, apa lagi? Pejuang-pejuang Parti Keramat yang setia dan tidak pernah kenal erti penat lelahnya. Terima kasih kehadiran anda di sini amat dihargai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya mewakili Kepimpinan Wanita UMNO Negeri Sembilan juga tidak mahu melepaskan peluang untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada seluruh sahabat-sahabat dari Johor, orang Johor. Dan juga tak lupa buat sahabat kita orang Melaka. Jadi di atas kemenangan BN dengan begitu hebat sekali hebat perempuan, sangat hebat. Kemenangan yang pastinya dikepalai oleh Panglima Perang kami, yang mempunyai plan dan strategi yang sangat terancang, yang tak lain dan tak bukan Yang Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Timbalan Presiden UMNO Malaysia. Maka hasrat wanita untuk lebih ramai wanita dipilih sebagai calon dalam pilihan raya umum yang akan datang tidak salah lagi, berdasarkan kesetiaan, kerja keras dan pengorbanan yang telah ditunjukkan oleh wanita. Walau bagaimanapun puan-puan, jangan jadikan kemenangan seperti mana yang Tomat katakan semalam, jangan jadikan kemenangan BN pada hari ini membuatkan kita selesa, terbuai mimpi sehingga kita lalai dan terlupa. Sebaliknya, wanita perlu terus pelbagaikan gerak kerja dan menambah baik mana-mana yang perlu, serta mahir dalam menguasai media sosial dengan perincian-perincian yang semakin canggih dengan kemasukan pengundi-pengundi muda ini nanti. Dan yang paling penting adalah kita jaga akaun umbi kita, atau dengan bahasa lainnya jaga boreh kita. Betul puan-puan? Okey, alhamdulillah. Kami di Negeri Sembilan insya-Allah alhamdulillah Tok Mat Hassan memang sentiasa mengingatkan kami wanita-wanita supaya sentiasa bersedia apabila telah dikatakan mahu menghadapi pilihan raya, kita telah bersedia. Dan saya yakin dan percaya juga negeri-negeri yang lain semua bersedia kan? Boleh ke? Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah sebentar tadi dibentangkan usul dan disokong dengan begitu baik sekali dengan menyentuh pelbagai aspek dengan terperinci sekali. Tidak cukup kudrat di tempat sendiri, kini pada hari ini hadir pula membawa hasrat dan kebimbangan di akal umbi untuk disuarakan dengan harapan dapat ditunaikan. Saya Zuliana binti Muhammad Rizwan, Setiausaha Wanita UMNO bahagian Rembau, mewakili Wanita UMNO Negeri Sembilan yang ingin membawakan satu perkara atau usul yang mungkin dilihat tidak popular tetapi dekat di hati kita selaku ibu. Mungkin juga saya juga akan dikecam oleh pihak lelaki, mungkin juga sebelah ni ahli Majlis Kerja Tertinggi kita. Tapi walau bagaimanapun,
walaupun dikecam oleh pihak lelaki tetapi disukai oleh kaum ibu saya. Jadi I got nothing to lose here, dengan izin. Jadi kalau tadi kita dengar Datuk Hayati daripada Melaka tak sempat nak kemukakan, begitu juga dengan jurucakap Perlis tadi pun tak sempat juga nak kemukakan isu ini. Jadi isu yang sebelum ni banyak telah menyatakan tentang gerak kerja wanita, kesungguhan wanita, pengorbanan wanita. Jadi saya dah tak nak sentuh lagi ya puan-puan ya. Jadi saya lari daripada tajuk tu. Sayang isteri tinggalkan, sayang anak tangan-tangankan, sayang suami pesan-pesankan, sayang masyarakat di sini saya utarakan. Perkara yang ingin saya utarakan pada hari ini adalah berhubung kait dengan kesihatan, iaitu perkara yang sentiasa tidak diendahkan sehinggalah ianya meragut nyawa dan akhirnya menyesal tidak sudah. Dan yang paling kita takuti, puan-puan, dalam diam-diam dan senyap ianya menjadi silent killer dalam masyarakat. Apa agak puan-puan? Apa? Para perwakilan yang saya hormati sekalian, pada hari ini saya ingin mohonkan sokongan semua pemimpin wanita yang juga ibu yang mempunyai anak-anak remaja untuk menyokong pelaksanaan generasi penamat ataupun generational end game dengan izin. Pernah dengar tak ni? Tak. Oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kemungkinan di luar sana atau di dalam ini juga tidak sedar akan masalah merokok menjadi semakin membimbangkan. Apabila kita dapat lihat rata-rata golongan remaja, iaitu anak-anak kita, generasi yang ingin kita semaikan dan sediakan sebagai pemimpin masa hadapan negara, turut terjebak dengan permasalahan ini. Dan seperti juga yang sedia maklum, orang lelaki ni kalau dia dah mula merokok, hanya keazaman yang kuat dan tinggi saja yang mampu buat mereka berhenti. Betul tak puan-puan? Oleh itu, sebelum ianya melarat, pihak Kementerian Kesihatan mahu mulakan dari awal, dari usia remaja supaya ianya tidak melarat dan akhirnya sudah tidak boleh dikengkang lagi. Hampir 20,000 puan-puan, kematian rakyat Malaysia pada tahun ini sahaja adalah disebabkan oleh masalah merokok ini. Jika bukan pada si perokok, ianya adalah kepada orang sekeliling mereka, yang mana lebih berisiko tinggi. Masalah menjadi semakin rumit untuk dikurangkan atau dibentras kerana muncul pula produk merokok baru yang mana lebih menarik perhatian pengguna, khasnya anak remaja dan kita, iaitu rokok elektronik atau vape, dan tanpa menyedari akibat buruk yang akan dihadapi kelak. Puan-puan tahu ke apa vape ni? Oi, tahu. Macam-macam perasa kan? Macam kita minum air kan? Ada sasi, ada Fanta, kopi pun ada puan-puan. Betul? Hai, sedikit fakta. Melalui tinjauan mobiliti yang telah dijalankan di Malaysia pada tahun 2019 menganggarkan sebanyak 21.3% atau bersamaan dengan 4.9 juta orang rakyat Malaysia berumur 15 tahun dan ke atas merokok. Osah 15 tahun tuan-tuan, puan-puan. 15 tahun ni tingkatan 3 tu puan-puan. Bagi tahu saya pada hari ni berapa ramai mak-mak yang bila anak balik rumah cek beg anak-anak masing-masing. Buat tak? Tak buat kan? Buat? Buat. Aduh. Bagus, kalau buat tu bagus. Kadang-kadang tu puan-puan saya pergi kedai kan. Pergi kedai di pasar nak belikan kan. Lalu dekat taman permainan tu, berkumpul dia puan-puan dekat situ. Isap rokok pakai di sekolah. Dia sogah kan? Tak do cik. Apa yang tak do kan? Jadi inilah yang kita tak nak berjadi. Kerana sebanyak 4.9% atau bersamaan dengan 1.2 juta orang pula menggunakan rokok elektronik atau vape ni. Walaupun ada sedikit penurunan trend merokok konvensional ini dalam kalangan remaja berumur 13 tahun hingga 17 tahun, seramai 295,000 orang bersamaan dengan 13.8%, tetapi terdapat peningkatan di kalangan remaja perempuan.
Penemuan kajian oleh pihak Kementerian Kesihatan ini amat membimbangkan pemimpin wanita kerana banyak kajian yang dijalankan dalam negara maupun di luar negara telah membuktikan bahawa perbuatan atau aktiviti merokok ini akan menyumbang dan menyebabkan pelbagai komplikasi penyakit, dan komplikasi penyakit ini pula akan menyebabkan kerugian yang lebih besar terutama kepada seluruh anggota keluarga, masyarakat dan juga negara. Yang berhormat Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin, that is my tall, dark and handsome in Rembau. Kalau di Penang ada sana tu, Datuk Naina Marikan, di Rembau we have Khairy Jamaluddin. Dalam kenyataan beliau pada 15 Januari 2022, telah pun menyatakan hasrat pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dalam usaha untuk mewujudkan larangan merokok bagi generasi akan datang. Di bawah draft rang undang-undang Akta Baru yang bakal dibentangkan dalam masa terdekat di Parlimen. Di bawah draft rang undang-undang Akta Baru ini nanti, larangan penuh berkaitan pembelian, pemilikan dan penjualan sebarang bentuk produk merokok merangkumi rokok konvensional dan rokok elektronik kepada generasi yang lahir pada 1 Januari 2005 dan ke atas akan dilaksanakan. Sebagai wanita dan juga ibu kepada generasi yang lahir pada 1 Januari 2005, menyokong penuh cadangan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memastikan cadangan ini dapat dilaksanakan dengan jayanya, merangkumi semua aspek dan tidak hanya melepaskan batuk di tangga atau hangat-hangat tai ayam je. Kita juga sedar, sekiranya rang undang-undang ini dilaksanakan, kita akan bakal berhadapan dengan pelbagai cabaran daripada pihak yang berkepentingan. Dan sudah tentunya faktor ekonomi menjadi asas untuk menegakkan hujah mereka. Dan kerajaan serta kementerian perlulah bersedia untuk mematahkan hujah-hujah mereka ini. Namun, sebagai pemimpin wanita, saya yakin dan percaya bahawa kita mahukan lapisan masyarakat memikirkan tentang masa depan generasi akan datang serta penjimatan kos yang boleh kita perolehi jika akta ini dilaksanakan. Are you aware? Dengan izin, adakah kita semua dalam Dewan ini tahu jika akta ini gagal dilaksanakan, negara kita terpaksa menanggung kos rawatan penyakit akibat merokok ini sebanyak 8.2 bilion menjelang tahun 2030. Kos ini terpaksa diperuntukkan untuk 3 jenis penyakit sahaja akibat merokok ni. Kanser paru-paru, serangan jantung dan juga penyakit kronik paru-paru. Bukan tu sahaja puan-puan. Khusus bagi masalah penggunaan rokok elektronik, anggaran kos bagi merawat penyakit akibat radang kepada lapisan paru-paru yang dikenali sebagai EVALI atau Electronic Vape Associated Lung Injury akan mencecah sebanyak RM369 juta menjelang tahun 2030. Rugi tak negara kalau macam ni? Rugi. Pastinya ini akan sangat merugikan negara. Tambahan lagi, komplikasi yang dihadapi oleh pengguna rokok dan rokok elektronik ini. Negara akan berdepan dengan kehilangan produktiviti yang dianggarkan sebanyak RM273.5 bilion. Puan-puan, para perwakilan sekalian, dengan 273.5 bilion tu, banyak tu puan-puan. Bolehlah kita apa yang kita boleh lakukan, kita boleh sumbang kepada sektor pendidikan. Kita boleh adakan tuition percuma untuk anak-anak. Kita boleh adakan makanan percuma untuk anak-anak sekolah kita. Manakala juga kita boleh beli peranti. Sekarang ni belajar semua pakai peranti kan? Betul? Negeri Sembilan, sila gulung. Ya, terima kasih Datuk sekejap ya. Dan tenaga dan yang lebih baik jika peruntukan itu kita gunakan untuk membiayai, why not kita membiayai PTPTN anak-anak kita yang mana tidak boleh dilaksanakan oleh Pakatan Harapan pada PRU ke-14 yang lepas. Betul tak puan-puan? So to get something, we have to lose something, dengan izin. Sehubungan dengan itu, selaku pemimpin wanita, pastinya tiada halangan untuk kita menyokong
penuh usaha pihak kerajaan untuk mengawal ketat semua produk merokok termasuk rokok elektronik. Namun kami percaya sementara sesetengah pihak ingin membenarkan perniagaan rokok elektronik ini berkembang, impak kesihatan dan produktiviti negara dalam kalangan masa depan negara perlu juga kita fikirkan bersama. Sebelum saya mengakhiri usul saya pada hari ini, saya sebagai wanita dan ibu kepada generasi yang lahir pada 1 Januari 2005 menyokong penuh cadangan Yang Berhormat Menteri Kesihatan Hairi Jamaluddin dan akan memastikan cadangan ini dapat dilaksanakan dengan jayanya agar masalah merokok secara konvensional dan elektronik ini dapat dibendung sepenuhnya. Semoga tindakan yang tidak popular ini akan setidaknya melahirkan generasi milenium yang sihat untuk meneruskan sumbangan buat negara tercinta. Puan-puan semua setuju tak? Setuju tak? Okey, kalau setuju tu take note ya. Ahli majlis, Datuk. Okey. Bila kita berkumpul, kita mencari kata muafakat. Menokok barang yang kurang, mengulas mana yang senteng dan menghubung mana yang pendek. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Faham sesuai, benar seukur. Bulat segolek, benar seukur. Bulat segolek, pipih selayang. Runding, jangan selisih. Muafakat jangan bercanggah. Tuah pada sekata, berani pada sia. Seketa punca celaka, muafakat punca selamat. Sekian, saya Zuliana binti Muhammad Rizwan, Wakil Negeri Sembilan. Akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.